السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ودله على الصراط المستقيم وفتح له باب اليقين والطريق إلى أعلى عليين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وبإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka setiap minggu pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, sentiasalah kita mengulang kaji, menyemak, audit kita punya perjalanan hidup, sama ada kita berada di atas landasan yang benar, di atas jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun masih lagi terumbang-ambing seperti perahu nelayan yang di lambung ombak, sekali ke sini sekali ke sana. Ada kalanya kita ikut sunnah dan ada amalan kita yang tidak mengikutnya. Maka para jemaah sekalian, menjadi kewajipan kepada kita sentiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat persekitaran yang baik dan suasana yang ceria. Kita kata alhamdulillah. Hari ini Jumaat 25 Disember 2020, bersamaan dengan 10 Jumadal Ula 1442. Sekali lagi masyarakat Islam keliru di antara menjaga iman dengan nak ikut kawan. Iaitulah apabila ada sekumpulan manusia yang merayakan hari ini dengan kepahaman mereka bahawa Nabi Isa anak Tuhan. Kita sebagai seorang yang beriman jangan happy, jangan gembira dengan perbuatan yang tersebut. Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 88 bahawa langit hampir runtuh, bumi pecah, gunung ganang terbalik apabila adanya manusia yang mengaku an da'au lirrahmani walada, apabila mereka mengatakan Allah ada anak. Semua makhluk geram dengan perkataan itu. Tiba-tiba kita yang beriman happy, boleh ambil topi merah letak atas kepala anak, letak dalam Facebook. Ini kesensitiviti kita masyarakat Islam dengan perayaan agama lain yang mereka itu percaya Nabi Isa Nabi Isa sudah mati, disalib, dan dia juga mempunyai ciri yang tersendiri. Kita mengatakan tidak. Kita tetap dengan prinsip agama kita, pedulikan mereka. Setelah kita menyatakan bahawa agama kita yang benar, maka kita kemaskan akidah kita, mantapkan kepahaman kita, jaga anak-anak kita daripada terjebak dengan budaya-budaya yang terkeliru, yang bercampur gaul dengan masyarakat dalam suasana kita hidup dalam masyarakat majmuk. Kita tidak diajar supaya berkelahi, tapi kita sebagai seorang Islam jangan menyambut dan jangan happy dengan perbuatan itu. Begitulah keadaan. Sekali kata orang, sekali maribah, sekali pantai berubah. Bila ada isu anak orang Islam kahwin
dengan budaya-budaya yang bukan Islam, baru pakat nak celik mata. Tapi setiap tahun duduk main topi merah tak apa. Atas dasar suka-suka. Kita suka-suka dalam perkara adat istiadat, tidak mengapa. Agama kita bukanlah mengongkong sampai tak ada kesukaan, tapi bersuka-suka dengan kepercayaan orang yang mengatakan ittakhadallahu walada, an da'u lirrahmani walada. Mereka mendakwa Tuhan ada anak. Kita nak suka sekali dengan dia, kita kata la. Sepatutnya kita menggigil, ketar kita, naik bulu roma kita bila kita dengar orang mengatakan Allah ada anak. Kembalilah kepada akidah kita, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para jemaah sekalian, berhati-hati kita. Di ujung tahun ni banyak perangkap. Perangkap hari ni, perangkap baju merah, perangkap menyambut tahun baru. Semua ni tasyabuh bil kufar. Maka kita jangan terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. InsyaAllah dalam perbincangan ringkas kita pada hari ini, dengan tajuk menangkis sifat keakuan. Sifat aku, mana keakuan. Artinya, hak aku buat je betul, hak orang lain salah. Itu satu penyakit. Ataupun pandangan kita saja betul, pandangan orang lain tak betul. Kita je nak senang, orang lain biarnya susah. Ini dia panggil sifat keakuan. Sifat ini adalah satu sifat buruk, sifat yang tidak baik. Kerana itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita sebuah hadis. Tuan-tuan hafal hadis ini, pendek je saya ajar di sini. Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, ajarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku rusdi, jalan yang baik, kematangan, kewarasan. Waqini syarra nafsi. Ya Allah, jagalah diriku daripada kejahatan nafsuku. Jadi kita ni banyak sekali kejahatan nafsu, kita duk suruh benda-benda, kita buat benda-benda yang tidak baik. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah tidak jebakkan kita, terperangkapnya kita dengan perangkap hawa nafsu yang suka kepada kepentingan diri. Bahasa Arab kata keakuan itu, dalam bahasa Arab dia panggil al-ananiyah. Ananiyah ni kita kata kita kepentingkan diri sendiri, tak peduli kepada orang lain. Maka ini di antara perkara yang tidak baik. Maka para jemaah sekalian, kita sentiasa muhasabah diri kita. Ananiyah dalam bahasa Arab ataupun sifat keakuan, sifat mementingkan diri sendiri, adalah merupakan sifat negatif yang menjadikan seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri berbanding dengan orang lain. Dulu kita dah bincang tentang sifat al-asarah, al-isar, mengutamakan orang lain dalam perkara dunia, adalah satu sifat yang sangat dipuji. Dalam kuliah kita syarah kepada kitab Riyadhus Salihin yang kita baca pada malam Sabtu di sini. Sifat al-isar, mengutamakan orang lain dalam perkara dunia, sangat kita puji. Tapi kalau utama orang lain dalam perkara akhirat, lah. Contohnya kita mari awal duduk sah depan, tiba-tiba kita tengok orang lain mari, kita bagi dia. Awak doa, saya duduk belakang. Itu tidak dipuji. Dalam perkara dunia, naam, kita duduk beratur nak ambil makanan, orang tua mari, kita kata pakcik mari tempat saya pergi beratur kat belakang. Itu sangat-sangat boleh ditularkan. Artinya sifat keakuan ini boleh membawa kemusnahan kepada tuannya dan mesti dijauhi oleh setiap orang yang beriman, kerana ia boleh menjerumuskan kita kepada sikap mementingkan diri sendiri yang akhirnya membuka jalan kepada permusuhan dan kebencian antara sesama manusia. Sudah pasti kita akan nampak di mana contoh yang kita ada hari ini, orang-orang yang dikuarantin
mari daripada tempat-tempat yang kawasan merah. Pihak kesihatan kata jangan duduk dekat kursi, jangan duduk berjalan. Dia pergi sana sini, dah lah pergi sana sini. Duk sibuk holo tangan kau orang nak salam orang itu salam orang ni. Kita kata salam memang sunnah Nabi suruh, tapi dalam suasana begini, awak pula mari di tempat yang berisiko kata orang. Tak usahlah duduk sibuk-sibuk lagu tu. Jadi ini panggil juga dia tak mau ikut peraturan pun tak mau. Kita kata ini termasuk dalam suka-suka dia je, dia nak buat apa saja. Baik para jemaah sekalian, Islam mengajar kita mengutamakan akhlak yang mulia dalam kehidupan sesama kita. Tak kira lah kita sama manusia, maknanya manusia Muslim, manusia non-Muslim, sama dari sudut muamalah berinteraksi. Sikap ego ataupun sombong akan hanya menjauhkan manusia daripada fitrah asalnya, iaitulah sebagai manusia makhluk sosial. Dalam bahasa Arab kata al-insanu madaniyun bi tab'ihi. Manusia ni dia suka bergaul, sifat dia macam tu. Kalau duduk seorang tu kemurungan kata orang. Maka dia perlu manusia lain. Sebab itu Allah SWT yang maha bijaksana telah mencipta manusia ni ada Adam, ada Hawa. Dua tu ada gu. Mari geng LGBT nak ubah pula, tukar skru. Mari tak jumpa lubang. Maka itu dia panggil manusia rusak fitrah. Artinya manusia dia perlu kepada manusia lain untuk meneruskan kehidupannya. Maka orang yang memiliki sifat ananiyah atau keakuan pada asalnya tidak beruntung. Orang ini tak baik. Orang yang memiliki sifat ini, apabila diri sendiri mendapat kesusahan, mungkin pada ketika itu sukar baginya untuk mendapat bantuan. Waktu dia senang, dia tak peduli dengan orang. Waktu dia susah, orang apa tak reti juga tak peduli dengan dia. Biarlah dia tu. Dia bukan cara orang. Ingat. Pasal tu lagi ni zaman kita duduk di Facebook. Tuan-tuan dan puan-puan jangan syok sorang dengan Facebook. Oi, saya punya follower 5,000 full. 5,000 hot duk like situ. Waktu kita duduk di hospital, berapa orang mari jenguk? Waktu kita mati, berapa orang ahli-ahli hok duk like situ pagi, petang, siang, malam mari nak angkat jenazah? Belum tentu. Maka kita jangan rasa seronok sendiri, jangan. Maka kita cuba ingat kembali berapa banyak kepedulian kita pada tahun ini apabila marinya bencana COVID ini yang belum lagi berakhir. Kita pun sukar nak ramai bila dia akan berakhir. Dan lagu mana keadaan dia pun kita pun tidak tahu. Maka kerja kitanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya ianya berakhir. Bagi kitanya kita muhasabah, berapa ramai orang yang sudah terjejas dengan kes ini yang telah kita bantu, yang telah kita support mereka, kita tolong mereka, berapa ramai. Kalau tak ada lagi, kita kata masalah lah kitanya, kita tak peduli kepada orang. Sedangkan Allah Ta'ala telah perintah dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah kata hendaklah kamu tolong menolong, bantu membantu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan jangan kamu bantu membantu dalam melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Kalau orang ajak buat maksiat atas dasar tolong menolong, tak payah tolong. Mari kita pergi buat tempat tu, orang nak buat maksiat, tak usah pergi. Bab ini kita perlu kerja, tak ada kerjasama dalam bab maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah. Ayat ini surah Al-Maidah ayat 2. Mari kita merawat diri kita masing-masing dengan cara menjauhi sifat keakuan ataupun berasa sombong dan juga ujub, rasa diri sempurna, rasa kita hebat. Setiap manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh kerana itu, insaflah terhadap segala kekurangan dan keburukan yang ada pada diri kita. Mohonlah kepada keampunan daripada Allah dan carilah jalan bagaimana nak menjadi orang yang peduli kepada kita sendiri, kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara kepada saudara muslim yang lain. Kita jangan buat baluh dengan adik-beradik. Ni ada setengah orang kata dengan orang Islam baik benar dia. Oh, dengan orang kafir tu mesra-mesra pula. Maka Nabi kata dalam hadis ni panjang, ringkasnya siapa membantu saudara yang memerlukan, Allah Ta'ala bantu kita. Siapa yang melepaskan kesusahan saudara, Allah Ta'ala lepaskan kesusahan kita. Kalau dia tak ada susah dunia, di akhirat esok, waman satara musliman satarahullah, siapa dia tutup keaiban kelemahan orang, Allah Ta'ala tutup kelemahan kita. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka para jemaah sekalian, muslimin, sidang Jumaat sekalian, setiap kali kita hadir solat Jumaat ataupun berjamaah, kita boleh duduk SOP molek-molek dalam saf, boleh kan? Maka nampak kesatuan ummah itu subur dalam masyarakat kita. Maka di luar solat juga kita kena fikir, ibadat ni bukan hanya dengan dahi kita tunduk atas sejadah saja. Kita juga ibadat dengan harta kita. Kita tengok orang-orang yang memerlukan, kita kena tolong. Orang-orang yang minta bantuan, wa fi amwalikum haqqum ma'lum. Dalam khutbah yang lepas kita dah sebut tentang dalam harta kita ada hak orang lain, kita juga kena bantu mereka. Maka para jemaah sekalian, sentiasalah diingatkan kepada kita bahawa waktu ada bencana ke tak ada bencana, waktu orang susah ke senang, Allah Ta'ala sudah buat sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jalla atas dunia ni. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang senang, ada orang susah. Kalau semua senang belaka, siapa nak tolong kita? Tolong buat rumah kita siapa? Tolong angkat sampah kita siapa? Kalau susah belaka pula, siapa nak bayar gaji? Maka Allah SWT yang Maha Kaya, dia buat orang ni miskin perlu berhajat ke orang kaya berhajat pada orang miskin. Sebab satulah seorang ulama dia tanya, menarik soalan dia ni. Dia tanya, hak kita sedekah ke orang dengan orang miskin ambil duit kita, siapa lebih hebat pada perkiraan untuk akhirat? Atas dunia ni kita lah hebat sebab kita bui, kan? Al-yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi perkiraan akhirat, siapa dia hebat? Jadi jawab orang tu, kita lah hebat sebab kita bui. Dia ambil. Tuan guru kata, yang sebenarnya dia hebat pada kita. Siapa dia? Orang miskin yang menerima itu lebih hebat pada kita. Sebab kita beri kepada dia untuk menyelesaikan keperluan hidup dia di dunia. Dia nak beli makan, dia nak beli ubat, dia nak beli pampers, dia nak beli selipar. Kerja dunia dia nak. Tapi yang dia ambil sedekah kita, dia beri kepada kita pahala untuk akhirat yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa harta kita menjadi milik kita apabila dia telah keluar daripada kita, pergi ke tangan orang miskin, pergi ke tangan orang-orang yang memerlukan, maka itu yang menjadi milik kita. Bermakna orang miskin lebih hebat daripada kita yang memberi. Karena itu kita kena insaf. Tak perlu kita rasa tunjuk akulah. Nasib baik ada orang miskin tu nanti terima harta kita. Sehingga di akhir zaman nanti, zaman Nabi Isa nanti, orang junjung emas nak cari penerima, tak ada orang nak terima zakat. Semua kaya belaka pada waktu itu. Kisah kita. Zaman kita ini ramai lagi. Karena itulah pihak majlis memberi pesanan kepada para jemaah yang masih lagi belum mengira zakatnya, masih lagi belum keluar zakat, bayarlah segera. Supaya kita selesaikan harta hak orang yang duduk di dalam poket kita, biarlah kita kembalikan kepada mereka semua, insya-Allah. Kita hidup atas dunia. Kita cuba lihat nanti secara ringkas, saya akan sebut beberapa ciri mazahir al-atharah. Ciri-ciri kepentingan diri, rasa diri hebat, orang lain tak apa ciri. Kalau ada komponen dalam masyarakat yang menyebabkan kita rasa dunia ini sempit. Seorang penyair berkata, la'amruka ma daqat biladun bi ahliha walakin akhlaqar rijali tadiqu. Dia bersumpah, bukanlah dunia ini sempit dengan ramainya penghuni-penghuni. Warga dunia ini ramai berapa ratus juta, berapa bilion. Tetapi yang menyempitkan dunia ini perangai orang yang ada dalam negeri itu.
Tu saya kata, apa kita dalam kampung kita ni, tenang molek-molek. Tapi kalau mari seorang dua yang tak juru, yang kaki dadah mabuk gas, kata orang, sudah. Sempit hidup kita. Kunci pintu tu, tengah hari pun 3 kali kunci pintu. Sebab bimbang takut cabut kita punya barang-barang. Maknanya, dunia ni baik-baik je. Tapi akhlak, perangai manusia yang menjadikan dunia ini sempit. Wal'iyazbillah. Baik, di antara ciri-ciri kepentingan diri yang kita nampak, dia panggil orang ini tafarrud birra'i. Pandangan dia, itu je yang betul. Orang lain tak usah duduk cakap, awak siapa? Kalau kita nasihat dia celak mata kita, you siapa? Yang bagi waktu klik lagi kita. Nah, kita nak bagi pandangan, tak boleh cakap. Yang kedua, dah lah orang lain tak boleh bagi pandangan. Pandangan dia mesti dilaksanakan. Ini dia panggil, ini ciri yang kedua. Pandangan orang lain tak boleh terima, hak dia kita kena pakai. Kita nak bagi pandangan tidak boleh. Maka dia panggil ini sifat al-ananiyah, orang yang hanya mementingkan dia je saya. Dalam contoh Al-Quran, Allah Ta'ala gambarkan sifat angkuh Fir'aun. Fir'aun dalam ucapan dia, inni ara, yang aku nampaknya pandangan aku saja, dia kata. Wa ma uhdikum illa sabilar rasyad. Hak aku tunjuk ni, itu je yang betul. Allahu Akbar. Itu kata-kata Fir'aun. Jadi kalau ada orang kata dia seorang yang betul atas dunia ni, itu ada perangai-perangai mendiang Fir'aun. Yang ketiga, ciri-ciri keakuan dalam kepentingan keuangan. Yang tadi pandangan, dari sudut ekonomi. Kita nampak orang yang penting kepada dia sendiri, dia tak mau. Kalau dia buka kedai, orang lain buka kedai juga, dia celak mata. Dia ni mari buka juga. Kita tak tahu rezeki orang ni berbeza-beza. Allah SWT yang beri rezeki. Dia jual barang ni, kita jual barang ni, apa salahnya? Kita berkawan sama-sama. Nah, masing-masing bersahabat di situ, tapi tak boleh. Sebab kono-kono orang ni munafasah, orang ni akan meruntuhkan ekonomi dia, macam-macam perangai. Kita kata sukar untuk kita menerima perangai orang lagi ni. Yang keempat, di antara ciri orang yang pentingkan diri ni, penuh dalam jiwa dia sifat sifatul hasad. Kata di para ulama, al-hasud la yasud. Orang yang ada sifat dengki, dia tak boleh jadi ketua. Sebab kalau orang lebih pada dia sikit, dia cantah lalu. Sebab dia dengki. Sifat dia dengki. Orang, dia ni bijak pada aku ni. Awak tu pegawai saya. Pegawai saya. Dia kalau dia bercakap, kita nak kenal bentuk orang yang ananiah ni. Kalau dia bercakap tu, saya semua. Ni orang saya ni buat. Ini pandangan saya. Ni budak-budak saya. Budak-budak saya. Padahal hak dia kata budak-budak tu, pegawai-pegawai tinggi, orang besar-besar, orang hebat-hebat juga. Budak-budak saya belakang tu. Apa salahnya? Tak. Ini alhamdulillah, ini pegawai-pegawai kita. Tak. Ini sahabat-sahabat yang membantu saya. Nampak ada tawaduk, budak-budak saya. Betul dia punya bahasa. Jadi di antara sebab orang yang sombong ni, dia kata ada sifat hasad. Orang sifat hasad ni, dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Maka sifat hasad itulah yang berlaku pembunuhan pertama dalam dunia. Berlakunya di antara Qabil dengan Habil. Watlu alaihim naba abnai Adam. Puncanya mari daripada hasad. Tak boleh tengok adik-beradik kita senang, kita pun balas sama kita. Yang kelima, punca daripada ni juga, punca daripada ni dia panggil ghirah. Cemburu wanita lebih daripada sepatutnya. Tak boleh tengok pelik sikit. Kira cemburu ya bab itu kerja hidup dia tu. Tengok suami macam-macam. Suami pakai baju comel apa dia. Hari Jumaat pakai baju Melayu pun dia susah hati. Dia kata baju Melayu ni orang pergi belagak biasanya. Kawan tu nak pergi semaya Jumaat. Sempit dunia ni bila ada perangai lagu ni. Jadi kata di antara puncanya nak dia seorang ya suami. Bahkan suami dia bercakap dengan adik-beradik dia pun tak boleh. Bui-bui ke mak dia pun dia marah. Ini dipanggil sifat yang masalah. Yang keenam, ciri-ciri tak apa cerdik di kalangan orang yang mementingkan diri sendiri. Tuan-tuan boleh senarai sendiri. Saya sebut satu dua, kita tambah nanti. Di antaranya bawa kereta. Ada orang bawa kereta ni, KJL buat dua lain, yang slow tapi yang laju tengah, kan? Dia duduk tengah juga. Orang belakang berjujuk ramai lagi nak pergi. Inilah waktu kita nak memotong, nak pitah kereta lain. Dia duduk relax situ, bila-bila tengok telefon. Ini sifat mementingkan diri, tak mikir ke orang lain.
Tak usah tengok orang lain lah, tengok kita. Waktu bawa kereta khabar ke tak khabar? Khabar-khabar orang pek belakang tengok, tengok orang yang belakang akak numbuk pula tu. Hara dunia ni. Satu contoh. Contoh satu lagi, tu sampah kerajaan buat comel-comel tu sampah. Relax dia. Mari berhenti kereta pakai lepas pun gitu. Tak tahu apa. Ataupun suruh anak kecil tu. Anak akak sapah tak muat pakai lepas pergi sapah. Ini juga ciri-ciri contoh manusia penting asal kau sapah tak ada dalam rumah dia, biarlah duduk bertampur tepi tong sampah di luar tu. Bahkan setengah orang ni dia campak di luar, buka pintu kereta pakai lepas gitu. Ini contoh, tu tambah lagi lah. Masa kita tak ada nak contoh banyak-banyak. Jadi itu di antara contoh bagaimana manusia yang balid, bahasa Arab kata. Dalam pertubuhan kata balid, tak cerdik. Saya nak terjemah pun takut tuan-tuan marah. Yang ketujuh, di antara ciri kepentingan diri sendiri, iaitulah tidak mempedulikan hak orang lain. Mari masjid lewat, parking kereta belakang orang. Kita tahu dah kereta kita sekat jalan orang. Sudah semaya, astagfirullah, bangunlah. Pergi balik semaya sunat rumah tu. Semaya sunat dulu. Sudah semaya sunat berzikir begini, totah dengan kat bawah sebeh besi tu. Orang bercuriga lu anak keluar kereta dia sekat jalan. Ini salah satu daripada contoh orang yang mementingkan diri, tak mikir ke orang lain. Apa tatulah saya kata hari Jumaat ni tak apalah, parking mana-mana pun muka kita keluar sentak. Kalau hari tarawih jangan cari pasal dah. Inilah di antara contoh-contoh yang para jemaah sekalian yang kita kena ambil peduli kepada orang, iaitu jangan duk kira kita ya senang, orang lain susah lah. Yang terakhir yang kita nak pesan pada para jemaah sekalian di musim-musim bencana begini, sama-samalah kita mengintai-intai tengok ada ke tidak di kalangan masyarakat kita, qaryah kita, keluarga kita sendiri yang memerlukan bantuan. Maka kita bantulah mereka dengan apa yang kita ada. Sama ada, kalau kita tak ada duit, kita ada mulut, kita pandai bercakap, kita kenal dengan penghulu, kenal dengan Tok Okey, kenal dengan orang ni, tolong bagi tahu, insya-Allah ada bantuan. Ni kita senyap juga. Biar rumah dia tirih, rumah aku tak tirih. Duk main ayat tu, susahlah kita nak hidup lagu ni. Jadi para jemaah sekalian, sama-samalah kita hapuskan, kikiskan sifat keakuan dalam diri kita. Kita beri kepada at-ta'awun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu menyelesaikan masalah kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.